So boleh lepas habis tawaf nak sembahyang kat situ juga. Dah orang lain tawaf sundul ni. Dah mengamuk dah. Sembahyang pun layang-layang, yang orang jalan pun tersundul-sundul, tersandung apa? Tersandung-sandung. Sebab itu dalam Islam ada perintah kita buat. Dalam keadaan tertentu tak mungkin dapat kita buat dengan baik, tak perlu buat. Ya kan? Datang Ramadan wajib puasa. Tapi kalau orang yang dah tak larat puasa sebab berpenyakit, tak payah puasa. Allah Ustaz, malu lah orang lain puasa, aku tak puasa. Pasal malu pula, Allah dah kasih hadiah. Bukan kamu sengaja tak nak puasa. Dah datang bulan Ramadan, memang ada penyakit, mungkin dah tua, dah tak larat, hatinya nak puasa. Allah kasih pahala sama macam orang yang berpuasa. Sama Tuhan. Pasal dia mudah sangat puasa tapi tak mampu puasa. Tak naklah Ustaz, tak puasa juga, mati. Mati apa? Tak baiklah cakap mati kata. Mati manusia juga. Ada ke manusia mati kata pula. Tapi kan memudaratkan diri sendiri yang tidak diizinkan oleh Allah. Kalau boleh solat, diperintahkan solat itu di antara rukunnya solat berdiri. Solat fardu ya kan? Kalau tak boleh berdiri nak buat macam mana? Paksa juga berdiri, tombang tuan. Kalau boleh berdiri juga tapi terketar-ketar betulnya tak, paksa juga berdiri. Padahal diberikan keringanan oleh Allah. Apa yang berlaku? Mengganggu khusyuknya. Orang lain solat ingat Allah, dia solat ingat, boleh tahan ke tidak berdiri? Boleh tahan ke tidak? Allah berikan keringanan hati kita. Ya kan? Ada orang berdiri boleh, kalau yang ada orang berdiri tak boleh, sembahyang duduk. Ada orang berdiri boleh, tapi sujud tak boleh, duduk kat lantai tak boleh, lututnya tak boleh lipat. Ya sudah, berdiri Allahu Akbar. Nanti lepas rukuk nak sujud, duduk atas kursi, dibenarkan oleh Allah. Ya kan? Kita habiskan sedikit lagi. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal 'akifin wa ruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, dua anak beranak ini Allah perintahkan apa? Tahira baitiya, bersihkanlah rumahku, Kaabah itu. Bukan rumahku maknanya Allah tinggal kat situ, tak, tapi itu satu bangunan milik Allah. Ya, bukan milik sesiapa. Jadi diistilahkan sebagai rumah Allah. Macam kita kata masjid, ini rumah Allah lah. Jangan pula ada gambaran, Allah tinggal dalam masjid ni, sebab tu kita datang ke sini tak boleh cakap-cakap pasal dunia. Tak, bukan Allah tinggal dalam masjid. Tapi yang namanya masjid ini milik Allah, bukan milik sesiapa. Bukan pengerusi masjid pun. Mana pengerusi masjid? Bukan pengerusi masjid punya pun, tetapi milik Allah. Maka dinamakan ini rumah Allah. Bersihkanlah rumahku ini untuk orang-orang yang melaksanakan tawaf, juga untuk orang-orang yang i'tikaf, juga kepada orang-orang yang melaksanakan rukuk dan sujud kepada Allah. Kena jaga kebersihannya, kemurniannya. Sebab itu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kembali membuka kota Makkah, Fathu Makkah, apa di antara pertama yang dibuat oleh Nabi? Nabi bersihkan semua berhala-berhala, Nabi bersihkan, buang. Yang dalam Kaabah ada berhala, buang. Yang luar Kaabah, keliling Kaabah dalam Masjidil Haram, Nabi buang. Sebab Allah dah beritakan, tahira baiti, bersihkanlah rumahku itu. Ya, untuk orang boleh tawaf, boleh i'tikaf, boleh rukuk, boleh sujud dalam keadaan mentauhidkan Allah Tuhan yang satu saja. Ya kan? Nah, begitu keadaan kita, dan itulah yang kita ngadap tiap-tiap hari dalam solat kita. Bukan kerana Allah ada di situ kita sembahyang, kita menghadap sama macam orang lain menghadap dia punya berhala. Tak, Kaabah bukan berhala kita. Bukan kat situ Allah duduk sebab tu kita solat menghadap Kaabah. Tak. Tapi sebab Allah nak ikat hati kita ini menjadi satu umat. Bila salat kepada Allah yang satu, biarlah kita menghadap arah yang sama. Jangan sampai dia sembah Allah, dia sembah, tapi yang ini ngadap barat, tu ngadap timur, ni ngadap selatan. Tak boleh. Sebab dalam agama Allah ini, Allah hendak kita mempunyai arah yang sama, hati yang sama, soft yang sama, jamaah yang sama.
sampaikan dalam, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj bila? Besok. Tak betul ya. Peristiwa Isra Mi'raj yang biasanya kita sambut dalam bulan Rajab. Biasanya sebagian besar umat Islam mengatakan 27 Rajab, padahal itu khilaf, ada ulama yang terima, ada ulama tak terima. Kita tak nak masuk dalam khilaf itu. Tapi kita ambil yang timbang dalam peristiwa Isra Mi'raj. Diriwayatkan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dibawa berjalan oleh Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang berlaku di Masjidil Aqsa? Apa yang berlaku di sana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang salat berjamaah. Salat berjamaah dengan siapa? Salat jamaah dengan siapa? Dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Oh, macam mana Ustaz? Kan dah meninggal semua, dah wafat semua. Ada yang dah meninggal ratusan ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kuasa Allah. Bukan kuasa kita, bukan boleh kita gambarkan. Kalau memang dikhabarkan begitu, ya mungkin memang boleh berlaku sebab Allah mengaturkan. Allah yang menghidupkan manusia, Allah yang mematikan manusia, Allah yang berkuasa membangkitkan mereka kembali. Bukan setakat pada hari kiamat, bila-bila masa Allah dikatakan pada malam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah dengan nabi dan rasul yang lain, begitulah yang berlaku. Tapi nak cerita apa? Nak cerita betapa nabi-nabi ini walaupun zamannya berbeza, walaupun kaumnya tak sama, walau tempat mereka berdakwah berlainan rupa, tetapi sebenarnya mereka berada dalam satu jamaah. Nampak tak? Kalau nabi-nabi yang berbeza begitu sekali zamannya, yang membawa kitab yang berlainan antara satu dengan yang lain walaupun isinya sama, tetapi disuruh berjamaah bersama. Ini kan pula sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Apa yang membezakan kita sampai kita nak berpecah belah? Sedangkan kiblat kita sama itulah Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim, dibantu oleh Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah kemuliaan menjadi binnas imaman, pemimpin kepada seluruh manusia. Nah, kita semua berimamkan kepada Nabi Ibrahim sebab kita menghadap Kaabah tadi yang dibina oleh beliau dalam solat kita tiap waktu, 5 waktu satu hari paling sedikit. Ya kan? Dan itulah mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'min. Kita nak tinggi darjat di sisi Allah. Kita nak dekat hampir kedudukan kita kepada Allah. Macam mana caranya? Tiap-tiap waktu Allah tentukan. Mari orang beriman kena naik. Mi'raj. Mi'raj maknanya naik ke atas. Macam mana caranya? Tak payah cari buraq, kan? Tak payah cari buraq. Tahu buraq? Buraq itu kan kenderaan yang ditunggang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kita mi'raj tiap-tiap waktu seperti mana ditentukan oleh Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Kita naik mencari keridaan Allah. Sebab itu dalam solat sedikit lagi sebelum tutup, sebelum kita tangguhkan hingga pertemuan minggu hadapan, tuan-tuan sekalian, diajar kepada kita sebahagian ulama para salihin mengajar di antara panduan dan petua untuk kita ini dapat khusyuk dalam solat kita, supaya solat kita mampu mi'raj naik kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah bila nak mulakan solat tinggalkan dunia. Bila nak mula solat tinggalkan dunia. Kalau kita Allahu Akbar masih ingat kerja, Allahu Akbar masih ingat bisnes kita, Allahu Akbar masih ingat lagi macam-macam urusan yang ada, tak naik solat, tak mi'raj. Taruhlah mengatakan bila nak takbir Allahu Akbar tinggalkan dunia. Nanti itu semua nanti. Jangan ada sebab itu diajar bila nak solat pastikan jangan ada gangguan. Sebab kita nak tinggalkan dunia. Tengah solat Allahu Akbar, macam mana nak naik?
Tengah solat sebut Allah, tapi di pagi-pagi ingat, di bos telefon ingat, ya kan? Ni anak telefon ingat, ni mak telefon. Matikan. Kadang-kadang saya pun lupa juga, tapi kalau ingat, matikan. Sebab kita nak mi'raj dan ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam ibadat yang lain semuanya malaikat Jibril datang bawa kepada Nabi SAW. Ayat daripada Allah, perintah daripada Allah. Tapi yang namanya salat, Nabi diajak keluar daripada dunia. Peristiwa Isra Mi'raj naik keluar, Allah perintahkan dirikan salat. Satu hari satu malam berapa kali Allah perintahkan? Berapa kali Allah perintahkan? 50 lah Ustaz. 50 itu asalnya, tapi kan dah dipotong-potong. Jangan nak action terror 50 lah Ustaz, saya buat satu hari. Nah, manusia tak akan mampu. 5 waktu sahaja. Tapi itu mi'raj. Caranya tinggalkan dunia. Nabi terima salat pun tinggalkan dunia ini, dibawa naik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita, Allah tetapkan pendirian kita, Allah satukan hati kita, seperti mana kiblat kita satu, Tuhan yang kita sembah kita satu juga, begitu juga dengan jamaah kita, hati kita satu, kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pada yang lain, dan Allah pelihara kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalau ada kemuliaan yang telah kita dengar Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, telah ada kemuliaan Allah anugerahkan kepada keturunan Nabi Ibrahim, mudah-mudahan ada juga kemuliaan walaupun tidak sama besarnya, ada juga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bertemu minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.